بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan juga taisir daripadanya dapat kita sama-sama teruskan lagi pada malam ini mengikuti uh, pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Syekh Asy-Syarqawi. Kita sampai pada kata muhasyi qauluhu wal bukhl. Ini nak mensyarahkan pada kalam syarih wa huwa diddu dzam alladhi huwa an-natha'u bil qabihi min al-awsaf wal af'ali kal jahli wal bukhli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Qawluhu wal bukhli ila akhirih. Huwa diddul karam. Al-bukhl, bakhil itu lawan kepada karam. Karam itu murah, sifat pemurah. Bakhil lawan sifat pemurah. Mudah aja. Ya. Al-karam itu al-muradifi lil judi. Al-karam sifat pemurah itu muradif. Kalimah karam itu muradif bagi kalimah al-jud. Wa qad taqaddama anna al-juda sifatun hiya mabda'u ifadati ma yanbaghi ila akhirih. Dan telah terdahulu kita sebutkan bahawa al-jud, sifat pemurah tersebut, pemurah itu, jud itu ialah sifat yang mana dia itu menjadi mabda', asas, punca kepada memberi faedah apa yang sepatut kepada orang yang ila akhirih. Mana? Pada ta'rif. Ifadati ma yanbaghi liman yanbaghi la li gharadin. Kalau ingat balik tengok atas tu lah. Tengok atas tu. Kalau tak ada sini tengoklah kat mana. Yang mana sifat apa nama ini al-jud itu pada menerangkan makna al-jud, makna sifat pemurah itu, iaitu mabda', dia itu mabda' ifadah, asas dan punca memberi faedah apa yang sepatutnya kepada orang yang sepatutnya, bukan kerana sebab. Itu maksud pemurah. Pemurah tu orang tu beri sesuatu yang patut kepada orang yang patut, bukan kerana mengharapkan sebab. Bukan kerana mengharapkan sebab. Bukan kerana mengharapkan sebab. Okey. Jadi dekat mana dia? Dekat mana kita sifat jud itu? Kena cari sikit lah. Rasa sebelah ni kot. Dekat Allahumma salli ala Muhammad. Dekat mana dia duduk sini? Kita baru je lepas sebut kan. Cuba tengok balik lah. Fahuwa al-muthni
Tak apalah, masing-masing tengok balik lah tu. Nak cari tu satu hal pula tu. Tapi rasa dekat-dekat je baru kita sebut. Okay. Rasa muka surat sebelah ni lah. Yang ada jumlah mu'taridah yang panjang. Okey. Tapi maknanya begitulah, iaitu ifadatu ma yanbaghi liman yanbaghi la li gharadin. La li gharadin. Okey. Maka itu bakhil itu, kedekut itu lawan bagi al-karam, yang mana al-karam itu muradif bagi al-jud. Karam dan jud itu pemurah, sifat kepemurahan. Maka fayakunu al-bukhlu, maka jadilah sifat bakhil itu, kebakhilan itu, al-bukhlu sifatan hiya mabda'u adami ifadati ma yanbaghi ila akhiri. Maka ta'rifnya senang saja. Ta'rifnya kita buat akas je lah. Kalaulah al-jud itu sifat hiya mabda'u ifadah, maka bakhil ialah sifat hiya mabda'u adami ifadah. Dia itu sifat yang menjadi punca kepada tidak memberi faedah, tidak memberi sesuatu kepada orang yang sepatutnya. Jadi bakhil ni orang yang kita sepatutnya bagi, kita tak bagi, maka tu dikira bakhil. Dikira sebagai bakhil. Habis. Wa taqaddama, dan telah terdahulu, anna tilka sifata fil judi hiya malakatun yansha'u anha wusulu al-ihsani lil ghair. Wusulu jadi fa'il bagi yansha'. Okay. Dan telah terdahulu bahawa sifat tersebut, tilka sifah fil jud, sifat tersebut, sifat yang menjadi mabda' ifadah itu, dalam perbincangan kita tentang sifat al-jud, sifat pemurah, dia itu malakah, satu malakah. Malakah ni makna sifat fitrah. Sifat fitrah yang lahir daripadanya, dengan ada sifat tersebut, menyebabkan lahirnya wusulul ihsan, sampainya kebaikan dan kebajikan kepada orang lain. Jadi kemurahan atau sifat pemurah ni, dengan ada sifat pemurah, akan sampai kebaikan kepada orang lain. Maka fatakunu fil bukhli, maka kalau kita nak ta'arifkan dalam masalah bakhil pula, jadilah sifat itu pada masalah bakhil malakatan. Fatakunu as-sifatu fil bukhli malakatan yansha'u anha adamu wusulil ihsanil ghairi. Dia itu sifat yang lahir daripadanya tidak menyampaikan kebajikan, kebaikan kepada orang lain. Jadi sifat bakhil itu satu sifat yang mana ada dalam diri seseorang, menyebabkan tak boleh, tak ada nak bagi kebaikan, kemurahan dan ihsan kepada orang lain. Okey. Bila begitu, wa yakunu mithalan, maka jadilah al-bukhlu itu, yakunu ayakunul bukhlu mithalan lil qabihi minal awsaf. Maka jadilah bakhil itu misal, contoh bagi yang buruk daripada awsaf, sifat. Jadi kerana kita ta'rifkan bakhil itu sebagai malakah, sifat, maka bakhil itu contoh kepada sifat. Contoh kepada sifat. Kan kita tengok pada ta'rif ni kan, minal awsafi wal af'al. Jadi dia tu kal jahli wal bukhli. Maka bakhil ni contoh kepada sifat lah. Contoh kepada awsaf. Kenapa? Li'annal malakata minal awsafi, kerana malakah. Malakah ni kita kata sifat fitrah lah, kemampuan ataupun sifat yang ada pada diri seorang itu, ialah daripada sifat. Okey, habis. Fa'in, ini satu aspek yang lain pula. Fa'in fussira. Fa'in fussira, jika ditafsirkan al-judu bi'annahu al-i'ta'u alladhi huwa sifatu fi'lin
kanal bukhlu kaffan nafsi anil i'ta'i fayakunu mithalan lil qabihi minal af'al. Okay, kita baca dulu. Fa in fussira, kalau kita tafsirkan al-jud itu dengan bahawa dia itu i'ta' alladhi. Jud dengan maksud al-i'ta', pemberian. Yang mana al-i'ta' itu alladhi huwa sifatul fi'lin. Yang mana i'ta' itu sifat fi'il. Pemberi yang sifat fi'il lah. Makna perbuatan memberi sifat fi'il. Maka adalah bakhil itu, ta'rif bakhil itu kaffa. Mafhum dia, mafhum bakhil dari aspek ini ialah kaffan nafsi anil i'ta'. Menahan diri daripada memberi. Kita tahan diri daripada memberi. Maka bila begitu, fayakunu mithalan lil qabihi minal af'al. Jadilah dia contoh kepada perkara yang keji daripada perbuatan. Dia jadi contoh kepada perbuatan pula. Sebab apa? Sebab menahan diri daripada beri. Beri itu perbuatan. Maka itu contoh kepada daripada af'al. Kenapa? Li'annal kaffa fi'lun min af'alin nafsi. Kerana kaf itu perbuatan dari perbuatan diri. Habis. Wa itlaqud diddi, dan menyebut did. Menyebut did. Alaihi, alal bukhl. Haqiqatun, ialah itlaq yang hakikat. Kal awwali, seperti yang pertama, seperti jahil. Ni tadi kita dalam grup kita ada tanya. Dik tak? Dik dengan nakik. Jadi kita sebut jahil ni, buat bakhil ni ialah dik kepada apa nama ni? Al-jud kan? Dik kepada al-jud. Maka itu hakikat. Menyebut dik di atas lafaz bakhil itu lawan. Kita kata al-bukhlu diddul jud. Dik situ itlaq pada hakikat dik betul. Dik pada istilah. Apa dia? Amran munafin. Kalau diddan ini merujuk kepada taqabul. Taqabul dalam mantik kita tahu ada taqabul jiddan, ada taqabul naqidan, ada taqabul adam malakah. Berlawanan diddan ay baina syai'aini wujudiyaini bainahuma ghayatut tanafi. Dua perkara yang kedua-duanya wujudi, antara kedua itu berlawanan. Berlawanan yang jelas. Itu taqabul diddan. Taqabul diddain. Dua yang did. Adapun naqi itu taqabul, yang mana satu lagi itu salb ataupun datang dengan adat nafi. Itu naqi. Wujud la wujud. Bayad la bayad. Yang ada taqabul antara dua perkara yang mana salah satu tu datang dengan adat nafi. Okey. Maka itlaq di atas bakhil itu, atas bukh ialah itlaq yang hakiki. Haqiqatun. Kal awwali, seperti yang pertama. Mana? Jahil lawan ilmu. Jahil lawan ilmu. Jadi jahil tu diddul ilmi. Dan did tu did pada istilah. Kerana jahil tu amrun wujudi. Kenapa? Li'annahu, kerana bakhil itu laisa amran adamiyan. Dia bukan amran adami. Dia amran wujudi. Maka bila amran wujudi, lawan yang wujudi kedua-duanya dipanggil taqabul diddain. Okay, jelas? Habis. Jadi soalan dalam grup kita tanya tadi, ramai tak boleh jawab. Bukan tak boleh jawab, tak teringat. Adalah. Hak boleh jawab tu, boleh teringat tu. Biasa baca kitab Azhari, dia akan nampak dalam syuruh-syuruh hawashi ulama-ulama Azhar, Syekh Baijuri, Syekh Dusuki, Syekh Syarqawi dan seumpamanya, mereka akan amat teliti pada penggunaan istilah. Itu mumayyizat ulama-ulama syuyukhul Islam min Mesir, min Azhar. Kebanyakan gitulah ashabul hawashi mutaakhirin.
Mereka sangat tadqiq dalam masalah ibarat. Okey. Maka bila laisan amran adamiyan selesai, maka dia did. Fatalakhasa, maka khulasahnya, maka dikhulasah, kesimpulannya, anna kullan minal jahli wal bukhli yasihhu an yakuna mithalan lil qabihi minal awsafi wa minal af'ali. Maka kesimpulannya, setiap daripada jahil dan bakhil sah bahawa dia itu jadi misal kepada al-qabih minal awsaf ataupun al-qabih minal af'al. Boleh belaka atas iktibar yang kita sebut dahulu. Okay, habis. Sama ada dia itu sifat ataupun sifat dengan maksud malakah atau sifat yang awsaf ataupun kembalikan dia kepada sifat fa'il. Gitu. Qauluhu fa ma'nal hamd. Okey, kita baca kat luar pada kalam Syekh Al-Hudhudi. Fa ma'nal hamdi lillahi. Makna alhamdulillah. As-sana'u bil jamili wajibun lillah. Iaitu puji dengan yang elok itu wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastahilu fi haqqihi ta'ala al-wasfu bin naqsi, dan mustahil pada hak Allah bersifat dengan kekurangan. Okey. Masuk kepada kalam Syekh Asy-Syarqawi. Qauluhu fa ma'nal hamdi. Katanya, kata Syekh Asy-Syarqawi, katanya, yakni kata Al-Hudhudi lah. Ini kalam Syarqawi. Dia kata, dan perkataannya musannif, yakni Syekh Al-Hudhudi, fa ma'nal hamdi ila akhirih. Al-fa'u lit-tafri'. Fa di sini fa tafri'iyah. Fa ma'na. Wa tusamma, dan dinamakan juga fa al-fasihah, dinamakan juga fa fasihah. Ini salah satu daripada dua qaul. Salah satu daripada dua pendapat yang mengatakan fa tafri' dan fa fasihah sama saja. Ada sebahagian membezakan, dan perbezaan tu daqiq, beza tu memang sikitlah. Cuma mereka letak beza. Ada sebahagian, jadi musannif kita ambil pandangan yang kata fa tafri'iyah dan fa fasihah sama. Fa tafri'iyah dan fa fasihah sama. Ada beza. Jadi hak beza tu cari sendirilah. Hak tu cari sendirilah. Hak ni dia ambil pandangan yang mengatakan fa tafri' dan fa fasihah itu sama. Tusamma fa wa tusamma fa al-fasihah. Dinamakan fa fasihah. Kenapa dinamakan fa fasihah? Tafri' itu makna cabang. Fasihah ni memfasihkan. Kenapa? Li'ifsahiha. Kerana ia memfasihkan. An syartin muqaddarin, daripada syarat yang ditakdirkan. Waqa'at, yang letak fa itu, waqa'atil fa itu berada dan terletak fi jawabihi, pada jawab itu, pada jawab syarat itu. Jadi fa fasihah di sini dia melancarkan ataupun dia memfasihkan. Dia menjadi memfasihkan kalam bagi jawab syarat. Kerana jawab syarat, bila ada syarat pasti ada jawab. Jadi nak jawab tu kenalah jawapan yang kita kata boleh bermasuk fasih. Okey. Bagaimana, apa syarat muqaddar tu? Okey. Ai idza arafta annal hamda huwa thana'u fa ma'na, sini fa ni, fa ma'na qaulil musannifi alhamdulillah. Jadi yang adanya fa ma'na alhamdulillah je kan? Fa ma'na alhamdulillah ai fa ma'na qaulil musannif. Jadi fa ini fa fasihah atau fa tafri'. Kenapa? Kerana kalau kita nak faham dia itu seakan-akan dia menjawabkan kepada syarat yang ditakdirkan, yang tak ada dalam ayat, tapi pada pemahaman dan pada nak memahamkan ayat itu, tentu
tentu ada benda yang syarat. Ada jumlah syartiyah dulu. Barulah mari perkataan maka. Sebab maka sahaja ni, dia tak mari maka sahaja. Nampak tak? Tiba-tiba beranak, maka tak jadi. Dia maka ni kena ada benda sebelum tu. Nampak tak? Maka fa kalau kita terjemah bahasa Melayu lah. Ni pun kita cuba nak terjemahkan dalam bahasa Melayu kita kata maka. Maka ni tak ada dia takkan mari tiba-tiba maka saja. Dia kena ada sesuatu sebelumnya. Waktu sesuatu sebelumnya muqaddar itu syarat dalam masalah ini. Maka seakan-akan kita kata idza arafta, apabila kamu telah tahu bahawa puji itu, alhamdu itu ialah sana, alhamdu itu ialah puji, maka makna kata musannif alhamdulillah itu, nampak? Jadi maka ini memfasihkan, menjadikan ayat itu fasih kerana dia memfasihkan bagi jawab syarat. Kerana jawab syarat ni kalau tak ada fa, tak jadi, tak boleh nak jawab. Nampak? Nak jawab. Kalau jumlah syartiyah betul. Jumlah syartiyah tiba-tiba mari makna saja, tak ada rabit yang boleh mengikat, tak sah. Maka didatangkan fa tersebut. Itu nama fa fasihah atau fa tafri'. Fa tafri'. Maka fa makna qaulil musannifi alhamdulillah Ath-thana'u bil jamil. Puji dengan perkara yang elok. Ila akhirih. Boleh faham kot fasihah tu. Kalau tak, boleh rujuklah kitab-kitab Nahu yang lain. Okay. Ai. Apa maknanya? Alhamdulillah. Ai ath-thana'u bil jamil tu. Ai kullu thana'in bijamilin. Kullu thana'. Setiap puji. Ini kita faham sana alif lam ni dengan makna kul. Jadi makna alif lam istighraqiyah. Au jinsihi. Kullu thana'in. Au jinsuhu. Atau jenisnya. Jenis sana. Ini kalau kita fahamkan alif lam itu sebagai alif lam al-jinsiyah. Nampak? Maka ada dua andaian di situ. Ada dua i'tibar. Maka binaan. Ini ke semua hala kaunihi mabniyan ala anna, ini semua dibina ala anna alif lam pada athana itu istighraqiyatun. Alif lam istighraqiyah. Lepas tu dia takdirkan dengan kullu sana. Sebab alif lam itu kita fahamkan dengan alif lam al-istighraqiyah. Au jinsiyatun. Ataupun alif lam tu alif lam jinsiyah, maka ditakdirkan jinsus sana, jenis sana. Okay. Jadi ada dua lah yang kita boleh takdirkan pada alif lam tersebut. Qauluhu wajibun, kata syarih wajib. Mana tadi pada kalam Syekh Asy-Syarqawi, dia kata alhamdulillah ath-thana'u bil jamili wajibun lillah. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajibun ay thabitun lahu ta'ala. Sabit. Jadi dia tafsirkan wajib dengan makna sabit. Wajib dengan makna sabit. Sabit ni umum lagi. Apa? Jadi dia tafsirkan wajib bagi Allah, yakni dengan makna wajib dengan maksud thabitun, sabit bagi Allah Subhanahu wa taala ala tariqil jawaz, atas jalan harus, au la yaqbalu lintifa, atau atas jalan la yaqbalu alintifa, ataupun atas jalan tidak menerima nafi. Sabit bagi Allah, bila kata sabit bagi Allah, sama ada sabit atas jalan harus. Makna benda sesuatu itu sabit bagi Allah. Makna harus sabit bagi Allah. Ataupun la yaqbalu lintifa, tidak terima nafi, maksudnya wajib. Jadi kalimah sabit itu umum. Kalimah sabit itu umum. Ia merangkumi subut dari segi jawaz ataupun subut yang la yaqbalu lintifa dengan maksud wajib.
Kullun muhtamalun. Setiap satu tu muhtamal belaka. Boleh kita ihtimal belaka. Dengan maksud sabit dengan maksud jawaz, sabit dengan maksud la yaqbalul intifa' ataupun wujub. Kullun muhtamalun. Setiap satu tu boleh diihtimalkan. Lakin, namun, lakinna lakin tetapi qauluhu wa yastahilu fi haqqi ta'ala ila akhirih. Wa yastahilu fi haqqi ta'ala ila akhirih. Mana kata Syekh Al-Hudhudi wa yastahilu ni? Perkataan dia wa yastahil ini yu'ayyinu athaniya, dia mentakyinkan makna kedua, iaitu sabit thabitun la yaqbalul intifa', sabit yang tidak terima nafi, dengan maksud sabit yang wajib. Sabit yang wajib. Kenapa? Kita faham daripada kalam syarih lepas pada itu wa yastahil. Bila sabit, dia kata sabit bagi Tuhan dan mustahil terima lawan, maka faham sabit di sini dengan maksud wujud la yaqbalul intifa'. Maka fahuwal murad, itulah yang dimaksudkan. Boleh habis. Okey, habis. Ini masih mensyarahkan ibarat kalam musannif ni. Nampak? Wa urida alaihi, dan didatangkan i'rab di atasnya. Didatang i'rab di atas pandangan itu. Pandangan yang mengatakan bahawa sabit di sini dengan makna kedua, sabitun la yaqbalul intifa'. Wa urida alaihi anna thana'a, bahawa pujian itu kama marra, sebagaimana telah lalu, huwal ityanu bima yadullu ala ittisafil mahmudi bi sifatin jamilatin. Okey, iaitu mendatangkan, membawa datang, mendatangkan perkara yang menunjukkan atas bersifatnya yang dipuji dengan sifat yang elok, sifat yang cantik. Okey, jadi sana itu ialah hakikatnya ityan lah. Ityan bima yadullu ala ittisafil mahmud bi sifatin jamilah. Al-ityan ini, mendatangkan ni, wajib ke tidak? Wal ityanu, dan mendatangkan, bima dzukira, dengan apa yang tersebut, bima yadullu ala ittisafil mahmud bi sifatin jamilatin itu fi'lun. Ityan itu fi'lun. Mendatangkan tu perbuatan. Dan perbuatan fi'lun, dia itu fi'lun yaqbalul wujuda wal adama. Perbuatan yang terima ada dan terima tak ada. Bila perbuatan boleh ada, boleh terima ada, boleh terima tak ada. Fala yakunu thabitan bil ma'na al-mazkur, maka takkan adalah dia itu sabit dengan makna tersebut. Mana? Iaitu sabit la yaqbalul intifa'. Ni. Sabit dengan makna mazkur thabitan la yaqbalul intifa'. Sabit yang tidak terima nafi. Sebab apa? Macam mana kata gitu? Sebab itiyang tu perbuatan. Perbuatan ni boleh buat, boleh tak buat. Hatta perbuatan Tuhan pun, Tuhan boleh buat, Tuhan boleh tak buat. Jadi datang i'rab, kenapa dia kata ta'ayyana ath-thani yu'ayyinu ath-thani wa huwa al-murad. Dia kata yang kedua itu murad. Padahal sana itu ityan. Itu i'rab dia. Apa jawapan dia? Wa ujiba, dan dijawab, bi anna kalamahu ala hazfi mudhafin. Kalam musannif ni di atas hazah mudhaf. Ada mudhaf yang dihazahkan. Nampak tak? Jadi adalah perkataan mudhaf tu. Jangan cepat-cepat kita nak tolak kan? Nampak? Jangan cepat-cepat nak tolak. Kita kata tak ada faedah lah, tak faham lah. Pelik juga. Sebut Allah ni tak ada faedah dan tak boleh nak faham. Bukan kalimah yang dapat difahami lengkap. Oh gitu. Nampak tak? Laulal hazfu wat taqdim la fahimal hamid. Kalaulah tidak kerana hazaf dan juga takdir, nescaya akan
Himar pun boleh faham. Nampak tak? Himar boleh faham. Kerana apa? Ta'assub lah tu. Ta'assub. Bila sebut ahad tak apa pula. Dia kata bila sebut ahadun ahad. Boleh faham pula. Sebab Bilal nak menolakkan orang musyrik yang mengatakan Tuhan itu banyak. Maka bila sebut ahadun ahad. Oh, ahad boleh faham pula. Bila sebut Allah, Allah tak boleh faham. Allahumma salli ala Muhammad. Berarti nak kata. Orang gini ambil selang nama Allah. Nampak tak? Jadi, tengok ni. Dia kata, kalam musannif itu ala hazfi mudhaf. Dia hazaf mudhaf. Jadi, athana itu ada mudhaf sebelum tu. Apa dia? Istihqaqus thana'i. Berhak puji. Bukan puji saja. Puji yakni berhak pujian itu. Bukan sekadar pujian saja. Sebab pujian tu itiyanu bima yadullu ala ittisafil mahmud bisifatin jamilah. Ni istihqaqus thana. Berhaknya pujian itu. Jadi ada mudhaf yang dihazaf. Bila begitu wala syakka anna istihqaqahu lazimun lahu ta'ala. Dan tidak syak lagi bahawa istihqaq itu, berhaknya sanad, berhaknya puji itu benda yang lazim bagi Allah, wajib bagi Allah Ta'ala. Luzuman la yaqbalu linfikaka. Akan sebagai lazim, mesti yang tidak terima bercerai. Tak terima bercerai. Lazim sungguh. Nampak? Jadi, sahlah kita tanggung dengan makna kedua, sabit bihaisu la yaqbalu al-intifa'. Okay. Wahina idin. Maka ketika itu. Wahina id. Wahina id yuqaddaru mudhafin. Ada. Ketika itu, ketika kita takdirkan ada mudhaf, mahzuf. Itu, maka fa'atfu. Maka fa'atfu qawlihi. Ataf kata musannif itu wayastahilu. Kalam musannif sini ni. Wayastahi ni. Ni wawah. Atah kalam musannif ala qawlihi athana. Atah qaul musannif juga athana. Mana hak sebelum tadi? Ni kena perhati molek ni. Kalau dengar saja tak tengok kitab mungkin tak faham. Famakna alhamdulillah athana bil jamil wajibun lillahi. Kemudian dia kata wa yastahilu dan ni atah lah. Maka wa huruf atah. Wa yastahilu fi haqqihi. Maka yastahilu fi haqqihi itu ataf di situ pada kata musannif wa yastahilu ala qawlihi, di atas kata musannif sebelum itu athana ila akhirih. Ataf itu termasuk min atfil lazimi alal malzumi. Termasuk daripada bab ataf benda yang lazim atas benda yang malzum. Mana lazim, mana malzum? Kalau kelas secara bersemuka ni senang nak tanya tak? Boleh orang jawab. Ni dalam ni nak jawab pun lama pula kena tunggu. Sebab voice ataupun live ni tidak live. Dia ada jangka masa dia. Ada lag beberapa minit. Nampak? Jadi apalah, kita jawab teruslah. Atah lazim, atah malzum. Mana lazim, mana malzum? Mana lazim, mana malzum? Tak apalah orang dengar ni jawab. Cuba jawab dulu. Jadi yang lazimnya ialah wayastahil itu. Itu istihalah itu lazim. Malzumnya athana. Nampak tak? Atful lazimi alal malzum. Atah lazim di atas malzum. Okey. Jawab gitu boleh. Macam mana lazim, macam mana malzum? Lazim daripada puji itu wajib bagi Tuhan. Lazim daripada itu mustahil.
Mustahil pada hak Allah Ta'ala bersifat dengan kekurangan. Jadi mustahil bersifat dengan kekurangan tu kita panggil lazim. Hak malzumnya apa? Malzumnya ialah puji itu wajib atas Tuhan. Boleh tak? Fatafsirul wujubi. Maka pentafsiran wajib bil makna tsani. Wajib. Athana'u wajibun lillah kan? Wajib dengan makna kedua itu ma'khudhun minal maqami. Dipaham daripada maqam. Yakni dipaham daripada konteks ayat. Maqam ni makna konteks ayat lah. Bukan maqam kubur Dipaham daripada maqam. Maqam iaitu konteks ayat. Jadi tengok pada konteks ayat itu kita dapat fahamkan wajibun itu makna wajib betul. Sabit dengan makna la yaqbalu limtifa. Nampak tak? Ma'khudhun minal maqam. Kama alimta, sebagaimana kamu tahu. Wa illa, jika tidak, wa illam nakul annahu ma'khudhun minal maqami. Fal munasibu, maka yang munasabahnya lil ibarati, yang munasabah dengan ibarat. Kalau kita tengok pada ibarat semata-mata itu, apa maksud aku? Ibarat apa? Qauluhu alhamdulillah itu. Faham pada ibarat alhamdulillah? Yufassara, bahawa ditafsirkan bil makna al-awwal, dengan makna pertama lah. Alhamdulillah, bermula puji itu bagi Allah Ta'ala, yakni sabit bagi Tuhan. Dengan maksud perbuatan puji, iaitu mendatangkan perkara yang menunjukkan atas bersifatnya dengan sesuatu yang terpuji. Maka itu perbuatan. Maka perbuatan ni dengan maksud apa? Sabitun. Sabit atas jalan jawas lah, sebab dia perbuatan. Maka kalau yang munasabah dengan ibarat, yakni kata musannif alhamdu, bahawa ditafsirkan dengan makna pertama. Kenapa? Idh madluluha, kerana madlul kalam musannif itu mujarradu thubuti alhamdulillah, semata-mata mensabitkan puji bagi Allah Ta'ala. Itu kalau kita tengok mujarrad bin nazari ila mujarradil ibarah. Tapi bin nazari ila maqam, melihat kepada konteks ayat selepas daripada itu, kalam musannif itu, kita faham bahawa makna subut di sini dengan makna kedua, subutun la yaqbalu lintifa, dengan maksud wajib sungguh. Wa ba'da dhalik mujarradu thubutil hamdillahi ta'ala. Wa ba'da dhalik, dan selepas pada itu, fahadha takdir, dan takdir ini takdiru maddatil wujud. Dan lepas pada itu pula, takdir ini yakni takdir maddatil wujud itu. Itu kalau kita tengok pada apa? Pada kalam Syekh Al-Hudhudi, dia mentakdirkan alhamdulillah ini as-sana'u bil jamil wajib. As-sana'u bil jamil wajib. Dia takdirkan wajib. Dia takdirkan madah wajib situ. Nampak tak? Madah wujud yang ni wajib isim fa'il dia lah. Iaitu mentakdirkan madah wujud, iaitu wajibun tadi. Syekh Hudhudi kata wajibun lillah kan. Itu khilaful masyhur. Itu pula khilaf pandangan yang masyhur fi hadhil ibarati, pada ibarat ini, pada ibarat alhamdulillah. Pulaknya Syekh Hudhudi pula takdir dengan kalimah wajib. Padahal takdir dengan kalimah wajib itu khilaf pandangan yang masyhur. Kebanyakan ulama bila mentakdirkan alhamdulillah itu, dia tidak takdirkan al-thana'u bil jamil wajibun. Dia tak kata gitu. Kenapa? Khilaful masyhur fi hadhil ibarah, balil masyhur fiha, bahkan pandangan masyhur fiha fi hadhil ibarah, pada ibarah ini ialah taqdiru mustahaqqin au mukhtassin au mamlukin. Bahkan yang masyhurnya kita takdirkan mustahak
ataupun mukhtas ataupun mamluk. Ats-tsana'u bil jamil mustahaqqun lillah, berhak bagi Tuhan. Au mukhtassun lillah, khas bagi Tuhan. Au mamlukun lillah,